A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada minggu ini adalah giliran kumpulan kami yang akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah iaitu isu dan cabaran di bawah subjek IIM 1003 Islamic Administrative Law ataupun nama lainnya iaitu Administration of Islamic Law in Malaysia, iaitu pentadbiran undang-undang Islam di Malaysia. Nama pensyarah kami iaitu Profesor Madya Dr. Siti Masyidah binti Mahmud, dan kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli, iaitu saya sendiri Nur Atira binti Muhammad Halim, nombor matriks U23570, seterusnya Nur Nuaira binti Muhammad Lutfi U23563, dan yang terakhir sekali Nur Khairulina Siddiqah binti Khairul, nombor matriks U23547. Baiklah, secara ringkasnya kita akan pergi kepada 4 isi pembentangan. Yang pertama, bidang kuasa Mahkamah Syariah. Yang kedua, isu-isu yang timbul berkaitan dengan Mahkamah Syariah. Yang ketiga, cabaran yang dihadapi oleh Mahkamah Syariah. Dan yang keempat, cadangan penambahbaikan. First thing first, kita akan pergi kepada bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi bila kita ingin mengetahui tentang bidang kuasa Mahkamah Syariah, kita perlulah tahu kedudukan Mahkamah Syariah di dalam perlembagaan persekutuan. Jadinya apa je perkara-perkara yang di dalam perlembagaan persekutuan tersebut yang melibatkan Mahkamah Syariah. Yang pertama, perkara 121, yang kedua perkara 121-1A, dan yang terakhir sekali senarai 2 jadual ke-9 iaitu senarai negeri. Baiklah, perkara 121 ni apa? Perkara 121 ini menyebut tentang bidang kuasa kehakiman di Malaysia, yang mana di dalam perkara 121 ni ia tidak menyebut tentang Mahkamah Syariah secara spesifik. Okay, dia tidak ada perkataan ataupun istilah Mahkamah Syariah di dalam perkara 121, maka ianya terlihat umum dan jadi di situ jadinya pencampuran bidang kuasa di antara Mahkamah Sipil dan Mahkamah Syariah. Jadi kerajaan telah telah membuat pindaan perkara 121-1A, yang mana ia telah mengatakan bahawa Mahkamah Syariah ini mendapat bidang kuasa eksklusif. Apa itu bidang kuasa eksklusif? Bidang kuasa eksklusif ini ialah mengatakan bahawa yang pertama, Mahkamah Syariah bebas daripada campur tangan Mahkamah Sipil. Dan yang kedua, ia mengatakan tentang Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sipil dianggap setaraf. Itu adalah perkara 121-1A, yang mana ianya juga dipinda pada tahun 1988. Dan yang ketiga, yang terakhir sekali iaitu senarai 2 jadual ke-9 senarai negeri. Basically, senarai 2 ni adalah menunjukkan tentang bahawa Mahkamah Syariah ni terletak di bawah bidang kuasa negeri dan bukan pada bidang kuasa persekutuan. Jadinya disebabkan itu kita akan dapat melihat sebenarnya enactment setiap negeri itu berbeza mengikut kepada negeri masing-masing. Seterusnya, kita akan melihat kepada hierarki Mahkamah Syariah. Okay, seperti yang umum tahu, majoriti Mahkamah Syariah, hierarki Mahkamah Syariah kat Malaysia ni ada 3 lapisan. Namun, kita perlu tahu juga sebenarnya ada je yang Mahkamah Syariah kat Malaysia ni yang mempunyai 4 lapisan. Okey, lapisan yang pertama ialah Mahkamah Rendah Syariah. Manakala lapisan yang kedua pula ialah Mahkamah Tinggi Syariah. Dan yang terakhir sekali, yang ketiga, Mahkamah Rayuan Syariah. Jadi, apakah dia punya pembahagian mahkamah-mahkamah ni? Okey, pembahagian untuk setiap lapisan ataupun setiap peringkat mahkamah ni ianya melibatkan kepada 2 jenis kes. Yang pertama ialah melibatkan kes mal, dan yang kedua ialah kes jenayah. Untuk kes mal, ianya adalah perkara yang melibatkan kepada tuntutan, manakala untuk kes jenayah ini adalah perkara yang melibatkan denda. Okey, untuk kes mal, Mahkamah Rendah Syariah ianya ialah tuntutan yang tidak melebihi ataupun kurang daripada RM100,000. Manakala untuk kes jenayah, Mahkamah Rendah Syariah ianya ialah denda yang tidak lebih daripada RM3,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali.
Untuk kesman untuk Mahkamah Tinggi Syariah pula, ianya adalah tuntutan yang melebihi RM100,000. Untuk kes jenayah untuk Mahkamah Tinggi Syariah, ianya adalah denda yang melebihi RM3,000 atau 2 tahun penjara atau kedua-duanya sekali. Namun, kita perlu tahu yang Mahkamah Syariah kat Malaysia ni ianya melibatkan kepada peruntukan 356 saja. Apa itu peruntukan 356? Iaitu RM3,000, 5 tahun penjara ataupun 6 kali sebatan. Ianya tidak boleh lebih daripada perkara tersebut. Untuk Mahkamah Rayuan Syariah pula, ianya berbidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan kes-kes yang telah diputuskan di Mahkamah Tinggi Syariah. Sekiranya ada pihak yang ingin membuat rayuan, boleh dibuat di Mahkamah Rayuan Syariah. Itu adalah perkara yang melibatkan kepada lapisan ini, 3 lapisan ini. Namun seperti yang telah saya katakan tadi, untuk ada negeri yang mempunyai 4 lapisan atau 4 peringkat. Apakah peringkat tersebut? Ianya adalah Mahkamah Utama Syariah. Ianya terletak di atas ataupun ianya ialah lapisan selepas daripada Mahkamah Rayuan Syariah. Itu nama dia ialah Mahkamah Utama Syariah. Negeri yang menambah Mahkamah Utama Syariah ni ialah negeri Perak, yang mana mereka mereka buat keputusan untuk menambah Mahkamah Utama Syariah tu. Tujuannya ialah untuk memberi peluang kepada pihak-pihak yang bertikai memperoleh 2 kali peluang merayu, kerana kebanyakan kes yang bermula di Mahkamah Tinggi Syariah ni ialah seperti tuntutan harta sepencarian ataupun hadanah ni, yang mana kebanyakan kes tersebut adalah berat dan nilai tuntutannya lebih tinggi. Dalam masa yang sama, proses keadilan tu dapat dilaksanakan dengan baik. Jadi sebab itulah mereka tambah lagi satu lapisan ataupun lagi satu peringkat, iaitu Mahkamah Utama Syariah. Kita akan pergi kepada yang seterusnya, iaitu isu-isu yang berkaitan dengan Mahkamah Syariah. Jadi saya serahkan kepada pembentang seterusnya untuk meneruskan. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan berkenaan isu-isu yang timbul berkaitan dengan bidang kuasa Mahkamah Syariah. Jadi untuk poin yang pertama, saya akan menghuraikan berkenaan konflik bidang kuasa Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Dan seperti yang kita semua sedia maklum, konflik ataupun campur tangan oleh Mahkamah Sivil terhadap Mahkamah Syariah ni sudah kerap kali berlaku, seolah-olah menjadi lumrah ataupun normal, dan perkara ini selalu sangat berlaku sebelum zaman kemerdekaan lagi. Jadi di sini saya ingin menyentuh berkenaan bagaimana ataupun sebelum perkara 121 1A ini dipindah. Bermula pada tahun ataupun sebelum tahun 1988, urusan-urusan Mahkamah Syariah selalu sangat diganggu oleh Mahkamah Sivil, dan apa-apa yang diputuskan ataupun apa-apa keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah pasti akan mudah diganggu ataupun pasti akan mudah dikacau oleh Mahkamah Sivil. Jadi, konflik ataupun Mahkamah Sivil yang kerap kali masuk campur dengan Mahkamah Syariah ni hakikatnya sebenarnya mengganggu urusan orang Islam. Kerana orang Islam pun ada haknya tersendiri dan ada kewajipan untuk dihukum di Mahkamah Syariah. Jadi, antara tokoh-tokoh ataupun salah seorang tokoh seperti Allahyarham Tan Sri Ahmad Ibrahim telah berusaha sedaya upaya sebaik mungkin untuk pastikan urusan Mahkamah Syariah ni bebas dan tidak diganggu oleh Mahkamah Sivil. Dan pada tahun 1988, maka peruntukan 121 1A ni dimasukkan. Semenjak dari itu, Mahkamah Syariah mulalah nampak cahayanya. Ada kebebasan setelah 31 tahun Malaysia merdeka. Jadi kenapa Mahkamah Syariah ni perlu diberi ruang? Kalau kita lihat dari sudut sejarah, Mahkamah Syariah ni hakikatnya telah wujud semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Dengan wujudnya undang-undang seperti Undang-Undang Melaka, dan semua negeri di Tanah Melayu pada waktu tersebut ada undang-undang Islamnya tersendiri, dan memang undang-undang Islam tersebut dilaksanakan. Namun kewujudan undang-undang Islam ni
telah dikacau oleh penjajah sewaktu penjajahan mereka, dan akhirnya mulalah Inggeris memperkenalkan undang-undang common law. Bermula dengan perjanjian Pangko 1786, Piagam Keadilan 1807 dan Piagam Keadilan 1824. Malah dalam satu kes Rama versus Letton, kesimpulan daripada keputusan tu ataupun maksud daripada keputusan tu mengatakan yang undang-undang Islam tu sendiri adalah satu lex loci. Maksudnya lex loci ni maksudnya law of the land ataupun undang-undang sebenar di tanah Melayu. Jadi sebab itulah Mahkamah Syariah ni perlu diberi ruang. Sebab undang-undang Islam ni telah wujud lama. Seperti yang saya sebut tadi, semenjak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Tapi itulah masalahnya di sini adalah hak orang Islam sebenarnya telah mula dinafikan secara tersusun semenjak tahun 1786 lagi. Cuma pada tahun 1988 barulah Mahkamah Syariah dapat bernafas semula. Barulah nampak cahaya selepas pindaan 1211A. Saya akan menceritakan berkenaan salah satu faktor kenapa pindaan ataupun perkara 1211A ni dipinda. Dan salah satu faktornya adalah kes yang besar ataupun kes yang sangat famous pada waktu tersebut, iaitu Re Maria Hertog 1951 MLJ 64 Natra case. Okay, watak utama dalam kes ni adalah Maria ataupun nama lainnya adalah Natra, nama Melayu. Jadi Maria Hertog ni adalah seorang warga Belanda dan dia menjadi hak penjagaan seorang wanita Terengganu iaitu Cik Aminah binti Muhammad pada tahun 1942. Okay. Dan semenjak pada waktu tersebut dia pun Maria ni dibesarkan raised as a Muslim, as a Malaysian, dan dinamakan pun sebagai Natra, sebab memang dia dah hidup lama jugalah dengan Cik Aminah ni. Dan pada waktu tersebut kebetulan pada waktu tersebut ayah Maria ni yang juga merupakan seorang warga Belanda, dia merupakan tawanan perang yang ditawan oleh orang Jepun. Dan after peperangan, after the war, ayahnya memulakan proceeding di Mahkamah Tinggi di Singapura sebab dia nak tuntut balik hak penjagaan Maria. Tapi proceeding tersebut ditangguhkan dan ketika Maria umur 13 tahun, tiba-tiba Maria ni dipaksa untuk balik semula kepada keluarga kandung dia di Belanda. Okay. Asalnya kes di sini isu dia adalah hak penjagaan. Tapi lama-lama benda ni bertukar kepada isu agama pula. Sebabnya Natrah ni agama Islam sebab dia memang raised as a Muslim oleh Cik Aminah tu. Tapi ibu bapa kandung dia memang tak setuju Natrah tu sebagai orang Islam dan dia memang nak tuntut balik Natrah. Dia nak balik Natrah, siap paksa Natrah tu untuk terima agama Kristian. Jadi benda ni lah yang mengundang kepada rusuhan Natra pada tahun 1950. Dan rusuhan ni memang menjadi salah satu pengajaran yang sangat besar, paling besar dalam sejarah Malaysia dan Singapura ketika waktu tersebut. Okay, sebenarnya Natrah dan Cik Aminah ni, diorang pernah berada di Bandung di Indonesia dan mereka merasakan, Cik Aminah ni rasa kalau dia bawa Natrah tu semula ke Malaya, mungkin masalah akan berkurangan. Jadi sepanjang proses untuk pulang ke Malaya tu memang Cik Aminah tu dia lumurkanlah Natrah tu dengan minyak hitam supaya Natrah tu tak nampak macam warga Belanda, supaya nampak macam orang Melayu. Jadi bila pindah semula ke Malaya, ingatkan masalah berkurangan. Tapi rupa-rupanya pihak British pula yang nak balik Natrah tu. Dia nak ambil balik Natrah. Dan Cik Aminah ni diarahkan untuk bawa Natrah ke Singapura dan Cik Aminah tu sendiri ditawarkan sebanyak $500 Singapura untuk serahkan semula Natrah tu kepada British. Jadi sudah tentulah Cik Aminah ni tak nak bagi Natrah kepada British. Sudah tentulah tidak rela untuk pulangkan semula Natrah pada British sebab dia dah lama sangat raise Natrah tu, dah sayang sangat dekat Natrah tu umpama anaknya sendiri walaupun Natrah tu adalah anak angkat. Jadi tak lama lepas tu Cik Aminah ni, keluarga Cik Aminah ni kena saman dan Mahkamah British pun memerintahkan Cik Aminah untuk letakkan Natrah tu di bawah penjagaan Jabatan Kebajikan
Masyarakat Singapura SWD. Okay. Selepas sebulan diserahkan, Natra kemudiannya telah hak jagaannya pun berpindah ke Konsil Jeneral Belanda di Singapura. Dan Natra yang sebelum ni dia selalu sangat pakai baju Melayu, baju kurung ataupun baju-baju berunsurkan baju orang Melayu. Pelan-pelan dipakaikan dengan gaun supaya nampak macam orang barat. Dan Natra sendiri tak sukalah apabila macam dipaksa untuk ubah dia punya life tradition dia. Dan ketika ataupun masa dipisahkan daripada Cik Aminah, berlakulah satu insiden ataupun tragedi yang sangat sedih, yang mana Natrah tu ataupun Maria tu dia merayu-rayu supaya tidak diambil oleh Duta Besar Belanda di Singapura. Dia siap berkata, Aminah tu adalah mak sayang saya. Kata kalau mak sayang saya, jangan tinggalkan saya. Jangan bagi lelaki ni bawa saya. Jadi insiden yang berlaku selama 15 hingga 20 minit ni memang membuka mata ramai sangat pihak. Lebih-lebih lagi apabila Cik Aminah tu dia minta tolong ataupun dia memang merayu kepada orang sekeliling untuk kembalikan Natrah kepadanya. Okay. Dan pada tahun ataupun pada tarikh 28 Julai 1950, Natrah pun dibebaskan dan lepas 4 bulan di bawah jagaan British, 4 hari lepas tu pada tahun 1 Ogos 1950, Maria pun dia berkahwinlah dengan seorang jejaka lelaki yang namanya adalah Mansur bin Adabi di Singapura. Dia pun berkahwin dengan lelaki tersebut di Singapura. Okay, tapi perkahwinannya ni bukanlah paksaan seperti yang digembar-gemburkan di akhbar barat. Dan Natrah ni pada waktu tersebut umurnya cuma 13 tahun. Manakala Mansur tu pun umur 22 tahun. Jadi perkahwinan ataupun umur mereka ni macam ada huge gap between 13 and 22. Pada tahun ataupun pada tarikh 24 Ogos 1990, pada waktu tersebut ayah Maria ni pun dia lanjutkan balik proses proceeding tu dengan meminta pengisytiharan antara lain bahawa perkahwinan tu tidak sah, bahawa dia sebagai ayah Maria akan diberi hak penjagaan anak itu, hak penjagaan Natrah tu. Tapi keadaan menjadi lagi teruk bila perkahwinan tu tak sah di bawah undang-undang British pada waktu tersebut. Dan 2 hari lepas perkahwinan, maksudnya memang baru 2 hari berkahwin, surat saman pun dikeluarkan kepada Cik Aminah bagi pihak ibu bapa kandung Maria ataupun Natrah. Jadi mereka Cik Aminah ni pada awalnya ni macam tak ambil serius pun berkenaan saman tu, sebab dia rasa macam dia dah menang kes. Tapi in the same time, keluarga kandung Natrah ni pun dia pulun habis-habisan memang mencari balik bukti-bukti tu supaya dapat balik hak penjagaan Natrah. Jadi pada 20 November 1950, hak penjagaan Natrah tu pun kembali direbut antara Cik Aminah dan keluarga kandung yang datang dari Belanda. Keluarga kandung Natrah tu lah. So berlaku balik rebutan hak penjagaan ni. So, apa antara hujah Cik Aminah ni adalah untuk kekalkan Natrah di Melaya, dia macam hujahnya adalah berkaitan perkahwinan Natrah dengan Mansur tu lah. Sebab dia dah berkahwin dengan Mansur dan memang perkahwinan tu sebab rela. Takkanlah macam nak ambil balik Natrah tu pulang semula ke Belanda. Jadi, kalau ikutkan syariah Islam, pernikahan tu memang sah. Walaupun umur Natrah tu 13 tahun, walaupun Mansur tu 22 tahun, tapi kalau ikut undang-undang tempatan British, perkahwinan tu tidak sah lah. Sebab Natrah tu masih bawah umur. Umurnya masih 13 tahun dan 13 tahun tu dikira bawah umur untuk undang-undang tempatan British. Jadi, Cik Aminah pada waktu tersebut pun sebenarnya mengaku salah dan memang rasa bersalah sebab dia tidak berunding dulu dengan Ibrahim Ahmad, iaitu peguam mereka yang lebih faham undang-undang lah, berkenaan undang-undang. Jadi kesimpulan untuk keputusan kes ni, disebabkan Maria Heltong ni masih belum berumur 18 tahun, dia masih tak capai lagi 18 tahun, jadi dia masih berada dalam hak penjagaan parents kandung dia, ibu bapa kandung dia. Jadi kewarganegaraan Maria mestilah mengikut kewarganegaraan bapanya, iaitu Belanda. Maka perkahwinan antara Mansur dan Natrah tidak sah sebab di bawah Undang-Undang Negara Belanda, ikatan perkahwinan tu sah selepas 16 tahun ataupun ke atas. Jadi perkahwinan mereka automatically terbatal
kerana Natrah ni merupakan bawah umur mengikut undang-undang tu dan disebabkan undang-undang permastautinan. Jadi, keputusan muktamad mahkamah, keputusan muktamad hakim adalah selain tidak boleh berkahwin dengan mansur, Natrah pun perlu kembali kepada keluarga asalnya. Dan keputusan tersebut memang muktamad. Baiklah, untuk isu yang kedua pula dalam isu yang timbul berkaitan dengan bidang kuasa mahkamah syariah ni, isu yang kedua ialah bidang kuasa eksklusif mahkamah syariah di bawah perkara 121/1A. Okey, kita kata kat sini bidang kuasa eksklusif, tapi kenapa kita kata ianya adalah isu? Okey, ianya adalah isu sebab selepas berlaku banyak campur tangan daripada mahkamah sivil terhadap mahkamah syariah, Perlembagaan Persekutuan telah membuat pindaan terhadap perkara 121 dengan menambah perkara 121/1A. Okay, digunakan istilah eksklusif dalam perkara ini sebab adalah kerana tujuan asal pindaan perkara 121/1A adalah untuk memberi bidang kuasa eksklusif yang mana ianya memberi kuasa kepada mahkamah syariah untuk mendengar kes-kes yang berada di bawah bidang kuasanya tanpa campur tangan daripada mahkamah sivil. Okey, itu adalah tujuan asal kenapa dibuat pindaan perkara 121/1A ni. Tapi betul ke dia ni eksklusif? Maksudnya betul ke yang dikatakan eksklusif adalah eksklusif? Di situlah sebenarnya terjadinya isu sebab kita dapati bahawa walaupun dah dibuat pindaan perkara 121/1 ini, still adanya campur tangan mahkamah sivil terhadap mahkamah syariah. Itulah isu yang sebenarnya. Kira nak kata eksklusif tu tak ada eksklusif sangat. Begitu. Contohnya, kita dapat melihat campur tangan mahkamah sivil terhadap mahkamah syariah ini dalam kes Sukma Darmawan Sasmikat versus Ketua Pengarah Penjara, di mana Sukma Darmawan ni dia telah mengaku salah yang mana dia ni membenarkan dirinya diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi perayu ni dia telah disabitkan dan dihukum 6 bulan penjara oleh Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur. Jadi beliau ni banyak kali merayu dan juga telah meminta hapus kerpus, namun semuanya ditolak. Jadi peguam perayu ni dia berhujah bahawa mengikut daripada perkara 121 dan 1A disebabkan kesalahan yang perayu ni disabitkan itu berkait dengan mahkamah syariah. Sebab apa? Sebab pihak-pihak yang berkenaan Min Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Sukma Darmawan ni adalah orang Islam. Jadi maka perayu ni sepatutnya dituduh dan dibicarakan di mahkamah syariah. Jadi penghakiman mengatakan bahawa rayuannya tu ditolak sebab dia kata kerana pasal 1A perkara 121 tidak sepatutnya ditafsir secara harfiah. Dan hakim juga berkata pasal 1 dan 1A perkara 121 sepatutnya ditafsirkan bersama dengan pentafsiran yang konsisten dengan perjalanan lancar sistem yang dikatakan dikawal oleh perkara 121 haruslah digunakan. Dan sebab kehakiman juga adalah sebab Seksyen 59 Akta Tafsiran juga mengatakan bahawa sekiranya sesuatu kes boleh disabitkan di mahkamah syariah atau sivil, maka dia boleh didakwa di salah satu daripada mahkamah tersebut dan pesalah tak seharusnya dihukum 2 kali untuk kesalahan yang sama. Itulah contoh kes yang pertama yang mana kita dapati ada campur tangan mahkamah sivil terhadap mahkamah syariah ni. Contoh kes yang seterusnya ialah kes Indra Gandhi anak perempuan Muto versus Pengarah Jabatan Agama Islam. Jabatan Agama Islam Perak. Pengarah Jabatan Agama Islam Perak. Okey. Kes ni adalah melibatkan Indra Gandhi, anak perempuan Muto dan Patah Manatan anak lelaki Krishnan. Mereka ni telah berkahwin dan mereka ni mempunyai 3 orang anak daripada hasil perkahwinan mereka ni. Jadi kemudian si suami ni telah membuat keputusan untuk memeluk Islam dan si suami telah memperoleh perintah penjagaan tiga anak mereka ni daripada Mahkamah Tinggi Syariah. Tapi anak yang 2 lebih tinggi, anak yang 2 lebih tua tinggal bersama si isteri, manakala anak bongsu mereka ni tinggal bersama si suami. Jadi kemudian sekitar April 2009, kat sini bermulanya di mana si isteri ni dia telah menerima perakuan-perakuan penukaran agama
yang menunjukkan bahawa pendaftar mu'alaf telah mendaftarkan anak-anak mereka ni sebagai seorang Muslim. Yang mana kat sinilah yang membuatkan si isteri ni memfailkan permohonan semakan kehakiman untuk mencabar keputusan pendaftar dan untuk mengatakan bahawa perakuan-perakuan yang dikeluarkan adalah tidak sah dan terbatal. Okay. Jadi penghakiman memutuskan, Pesuruhjaya Kehakiman yang mendengar rayuan si isteri memutuskan bahawa perakuan-perakuan itu terbatal dan tidak sah dan tiada kesan. Mahkamah Tinggi membenarkan permohonan semakan kehakiman si isteri dan memerintahkan perakuan-perakuan yang dikeluarkan oleh pendaftar mu'alaf tadi itu dibatalkan dan si isteri juga mendapat hak penjagaan ketiga-tiga anak mereka ni. Jadi kes ni pun pada awalnya dibicarakan di Mahkamah Tinggi dan telah selesai dibicarakan. Namun pihak-pihak responden yang terlibat, ada 6 pihak responden yang terlibat termasuk juga pengarah Jabatan Agama Islam Perak dan juga si suami ni dan ada pihak-pihak lain juga yang terlibat. Mereka ni telah memfailkan rayuan kepada Mahkamah Rayuan supaya kes ni dibicarakan semula di Mahkamah Rayuan. Untuk dibicarakan semula lah sebab mereka ni rasa penghakiman tersebut mereka tidak puas hati dengan penghakiman tersebut. Okey, kita juga tahu dan kita sedar bahawa terdapat beberapa isu ataupun kes yang mana mahkamah sivil ni akan menghormati bidang kuasa mahkamah syariah. Means tak adalah semua mahkamah sivil akan campur tangan bidang kuasa mahkamah syariah. Kita kena tahu yang ada je sebenarnya kes yang mana mahkamah sivil ni akan hormat bidang kuasa mahkamah syariah. Contohnya dalam kes Darib Kaur versus Pegawai Polis Daerah. Okey, kes ni adalah melibatkan tentang perayu iaitu Darib Kaur tu dia telah memohon deklarasi bahawa anak lelakinya yang meninggal pada 3 Oktober 1991 adalah bukan seseorang yang beragama Islam dan si mati telah keluar daripada agama Islam. Okay, kiranya dia nak cakap yang sebab anak dia ni mula-mula bukan beragama Islam. Jadi kemudian dia telah memutuskan untuk memeluk agama Islam. Jadi kemudian anak dia ni meninggal dunia. Dan ayah dia nak kata yang sebelum dia meninggal dunia tu dia telah membuat keputusan untuk keluar daripada agama Islam. Jadi dia meninggal tu dalam keadaan dia bukan beragama Islam lah, macam tu. Jadi proses kematian dia semua tu sepatutnya dilakukan seperti orang yang bukan beragama Islam. Maksudnya bukannya dalam dan dia sepatutnya dikuburkan di perkuburan orang yang bukan beragama Islam lah, bukannya sepatutnya dikuburkan di perkuburan orang Islam. Begitu. Jadi setelah melalui proses perbicaraan, mahkamah memutuskan yang si mati ni ialah masih beragama Islam. Jadi ayahnya ni membuat rayuan semula. Kemudian Mahkamah Agung memulangkan kes ke Mahkamah Tinggi untuk didengari supaya yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman merujuk beberapa soalan mengenai hukum syarak yang timbul kepada Jawatan Kuasa Fatwa Kedah. Jadi ni peraya pun membuat rayuan. Kemudian penghakiman mengatakan bahawa rayuan dia ni telah ditolak dan menurut Hashim Yop Ehsani bahawa yang Arif Pesuruhjaya Kehakiman berhak menerima jawapan-jawapan dari Jawatan Kuasa Fatwa kepada soalan-soalan yang dikemukakan kepada mereka dan yang mana telah dipersetujui oleh semua pihak. Jawatan Kuasa Fatwa berpendapat bahawa si mati adalah seorang Islam kerana ia telah sabit keislamannya apabila ia mengucap 2 kalimah syahadah di hadapan kadi seperti yang tercantik di dalam surat Ikrar orang yang masuk Islam dan kekal sebagai seorang Islam kerana tidak ada keputusan dari mana-mana mahkamah syariah yang mensabitkan ia terkeluar daripada Islam. Okey, itu adalah contoh kes yang mana mahkamah sivil ni hormat bidang kuasa mahkamah syariah ni. Jadi kemudian saya akan serahkan kepada presenter seterusnya untuk menerangkan tentang cabaran yang dihadapi oleh mahkamah syariah.
Seterusnya, kita pergi pula kepada cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Mahkamah Syariah dalam melaksanakan bidang kuasa mereka. Terdapat 4 cabaran yang diketengahkan dalam perbincangan ini. Yang pertama iaitu di mana bidang kuasa Mahkamah Syariah yang terhad serta pendakwaan yang terhad kepada orang Islam sahaja. Yang ketiga, di mana taraf Mahkamah Syariah yang rendah, dan yang terakhir, ketidakseragaman undang-undang syariah pada setiap negeri. Cabaran yang pertama ialah di mana bidang kuasa Mahkamah Syariah yang terhad. Ini kerana walaupun negeri-negeri diberi kuasa untuk menubuhkan mahkamah syariah dan mengadakan undang-undang yang boleh menghukum mana-mana yang melakukan kesalahan sebagaimana yang diperuntukkan, namun kuasa yang dibenarkan ini adalah amat terhad kerana dibatasi oleh perlembagaan dan akta-akta yang tertentu. Perkara ini dapat dilihat di mana mahkamah syariah hanya diberi kuasa untuk menjatuhkan hukuman denda yang tidak melebihi RM5,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau sebatan yang tidak melebihi 6 kali atau kombinasi daripada mana-mana hukuman tersebut. Akibat daripada keterbatasan bidang kuasa Mahkamah Syariah ini, Mahkamah Syariah tidak mempunyai bidang kuasa untuk menjatuhkan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti beberapa kes jenayah yang sepatutnya melibatkan undang-undang hudud dan kisah seperti zina, minum arak dan sebagainya. Mungkin kita tidak dapat nafikan bahawa perkara ini juga berpunca daripada Undang-Undang Malaysia yang sedikit sebanyak terpengaruh dengan prinsip Undang-Undang Inggeris yang telah lama sebati dalam perundangan Malaysia. Kesannya ialah pelaksanaan Undang-Undang Islam hanya dilaksanakan dalam perkara tertentu seperti kekeluargaan, faraid serta beberapa aspek tertentu dalam kesalahan jenayah Islam seperti minum arak, berzina dan sebagainya. Secara tidak langsung, perkara ini membuatkan bidang kuasa Mahkamah Syariah kelihatan sempit jika dibandingkan dengan Mahkamah Sivil dalam exercising their power ataupun melaksanakan bidang kuasa mereka. Seterusnya, cabaran yang kedua ialah Mahkamah Syariah hanya boleh membicarakan kesalahan yang melibatkan orang-orang Islam sahaja. Ini merupakan salah satu cabaran yang dihadapi oleh Mahkamah Syariah, terutama dalam kes yang berkaitan perceraian atau tuntutan nafkah antara pasangan yang Muslim dan bukan Muslim iaitu mu'alaf, atau ia melibatkan penentuan agama bagi seseorang yang telah mati. Keadaan ini telah berlaku di dalam kes Kau vs Pegawai Polis Bukit Mertajam yang mana permasalahan yang timbul ialah pemohon dalam kes ini iaitu Ibu si mati bukan beragama Islam, sedangkan persoalan murtad berada di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Oleh itu, dalam kes ini, dia tidak boleh memfailkan permohonannya di Mahkamah Syariah kerana beliau bukan beragama Islam. Oleh itu, kes ini dibicarakan di Mahkamah Sivil walaupun sebenarnya kesalahan tersebut jatuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Poin seterusnya adalah berkenaan taraf Mahkamah Syariah yang rendah. Berkenaan taraf Mahkamah Syariah yang rendah ni, selepas negara ini mencapai kemerdekaan, kedudukan institusi kehakiman syariah ni tak banyak pun perubahan. Memang tak banyak berubah walaupun setelah negara mencapai kemerdekaan. Dan campur tangan Mahkamah Sivil ke atas bidang kuasa Mahkamah Syariah ni masih lagi berterusan, seperti dalam kes Remeria Minado 1964 MLJ 266. Pendekatan yang digunakan oleh Mahkamah Sivil ni dia tak selaras, tak paralel dengan keputusan Mahkamah Syariah terhadap perintah larangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariah, walaupun telah dibenarkan oleh Mahkamah Syariah. Dan kalau kita lihat pada denda pula, nak menunjukkan bahawa taraf Mahkamah Syariah ni rendah, kita lihat pada denda yang mana denda Mahkamah Syariah ni setakat hukumannya tidak melebihi 3 tahun pemenjaraan. Denda pun tak lebih RM5,000, ataupun hukuman rotan pun tak lebih 6 kali, 356 yang macam kita tahu, tidak lebih kepada 356 ni. Berbeza dengan persekutuan ataupun sivil yang mana denda dia ada sampai RM10,000, ataupun hukuman rotan pun sampai 12 kali. 12 kali tu 2 kali ganda daripada Mahkamah Syariah yang mana 6 kali je. Dan kalau kita lihat pada hierarki, kalau kita lihat perbezaan, kita cuba bandingkan hierarki Mahkamah Sivil dengan Mahkamah Syariah. Mahkamah Sivil dia sampai ada 6 peringkat, ada 6 lapisan. Bermula daripada Mahkamah Magistrat, kepada Mahkamah Session, and then Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan, Mahkamah Persekutuan, and then last kali baru Mahkamah Sivil. Berbeza dengan Mahkamah Syariah yang mana mostly ada 3 lapisan peringkat, lapisan ataupun peringkat, tapi Perak baru tambah 1,
iaitu bermula daripada Mahkamah Rendah Syariah, and then Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah, and then Mahkamah Syariah. Jadi kat sini kita boleh lihat perbezaan hierarki tu. Dari hierarki tu kita boleh nampak yang taraf Mahkamah Syariah tu masih rendah. Dari hierarki je, kalau Mahkamah Sivil tu ada sampai 6, tapi Mahkamah Syariah ni ada 3 atau 4 sahaja. Ini bermakna Mahkamah Sivil ni dia ada 4 lapisan mahkamah untuk merayu, manakala Mahkamah Syariah pula dia ada 2 sahaja lapisan mahkamah bagi membuat rayuan. Memang berbeza dengan Mahkamah Sivil. Okey, baiklah. Kita akan pergi pada poin cabaran yang seterusnya, iaitu ketidakseragaman undang-undang syariah pada setiap negeri. Okey, kenapa kami katakan ketidakseragaman undang-undang syariah ni adalah salah satu daripada cabaran. Okey, seperti kita tahu, kuasa mahkamah syariah ni ianya terletak di bawah negeri seperti yang telah saya terangkan tadi. Ini merupakan tertakluk kepada jadual ke-9 senarai 2. Jadi penggubalan, pindaan dan pelaksanaan terletak pada negeri-negeri tersendiri. Jadinya undang-undang atau enakmen setiap negeri berbeza. Maka ada negeri yang punya enakmen tersebut yang mana ianya boleh dibicarakan, namun ada juga enakmen yang tiada di negeri tersebut tapi ada di negeri lain. Secara tidak langsung, perkara ini memberi kesan kepada orang awam juga. Kenapa kami katakan ia memberi kesan kepada orang awam? Ini kerana apabila undang-undang atau enakmen tidak seragam, orang awam menjadi keliru untuk membawa permasalahan atau sesuatu isu tu ke mana. Contohnya kan, orang tu dia orang Selangor, lepas tu dia duduk Kelantan. Jadi dia akan macam keliru. Oh, kiranya aku ni nak bawa aku punya masalah ni dekat Kelantan ke dekat Selangor, macam tu. Itulah salah satu contohnya. Ataupun ketidakseragaman undang-undang syariah ni yang menjadi cabarannya apabila contoh bila ada pelaksanaan ataupun undang-undang syariah dekat satu negeri ni, mereka prosedur mereka cantik, baik, maksudnya mereka sangat jaga undang-undang syariah kat negeri tu. Tapi ada negeri lain yang mana prosedur mereka, dia punya undang-undang mereka tidak berapa cantik dan tidak berapa elok. Maksudnya mereka tidak mengambil beratlah tentang undang-undang syariah kat negeri mereka. Jadi kat sini kita nampak ketidakstabilan undang-undang syariah kat Malaysia ni sebab ianya merupakan pada setiap negeri. Sedangkan agama Islam kat dalam Malaysia ni adalah agama majoriti seperti yang kita tahu kan. Jadinya contoh dalam ada terdapat beberapa isu yang berkaitan, contohnya dalam permohonan murtad atau keluar agama. Okay, dalam isu ni yang mana sebenarnya tidak semua negeri jelas tentang undang-undang atau prosedur yang berkaitan dengan permohonan murtad ataupun keluar agama ni. Sebab ada negara yang ada tentang prosedur dan undang-undang permohonan murtad atau keluar agama ni. Tapi ada juga negeri yang tak ada prosedur ataupun dia punya undang-undang tersebut. Contoh negeri yang terdapat negeri yang terdapat undang-undang berkaitan dengan isu ni ialah Negeri Sembilan, Melaka, Pahang, Perak, Kelantan, Terengganu dan Sabah. Okay, negeri-negeri ni adalah negeri yang mereka ada tentang undang-undang permohonan murtad atau keluar agama ni. Sedangkan negeri lain tak ada, mereka tak ada prosedur dan undang-undang yang jelas tentang perkara ini. Contohnya dalam negeri Selangor sendiri, mereka tak ada, seperti saya sebut tadi, mereka tak ada, saya tak sebut pun tadi undang-undang ni yang ada dekat negeri Selangor. Jadi mereka tak ada prosedur ataupun undang-undang yang jelas tentang permohonan murtad atau keluar agama ni. Selangor ni tak ada tentang perkara tersebut. Jadi sedangkan kat Selangor ni banyak sebenarnya mereka banyak sebenarnya orang yang telah memohonkan permohonan murtad ni, tapi mereka terpaksa terpaksa tangguh kes tersebut dan tak dapat diselesaikan sebab tak ada prosedur dan tak ada undang-undang yang jelas tentang isu terbabit. Kita nak prosedur ataupun undang-undang tersebut jelas, bukan maksudnya kita nak orang macam
boleh keluar agama dengan mudah. Bukan, kita bukan nak macam tu. Tapi sekiranya ianya jelas dan prosedurnya baik, jadi kita boleh tangani isu-isu tentang permohonan murtad ni. Contoh macam, kalau contoh seseorang tu ingin keluar agama Islam. Jadi prosedur mereka ialah mula sebelum mereka nak keluar agama Islam tu, kita akan bagi mereka kaunseling ke ataupun apa-apa. Jadi perkara tersebut nampak jelas dan nampak lebih baik daripada tidak jelas. Faham kan? Contoh isu yang seterusnya ialah yang mana enakmen kawalan pengembangan dan sekatan agama dari Islam kepada orang Islam. Ini adalah nama enakmen tersebut. Sebab mengikut kepada fasal 4 perkara 11 Perlembagaan Persekutuan, bahawa negeri boleh mengadakan undang-undang yang tersendiri untuk mengawal ataupun menyekat pengembangan apa-apa kepercayaan agama selain dari agama Islam terhadap orang Islam. Semua negeri menggubal dan meluluskan enakmen tersebut kecuali negeri Pulau Pinang, wilayah persekutuan, Sabah dan Sarawak. Kira semua negeri mereka ada undang-undang ini, enakmen kawalan pengembangan dan sekatan agama sekatan agama dari Islam kepada orang Islam ni. Sedangkan negeri-negeri yang saya sebut tadi, mereka tak ada tentang perkara tersebut. Enakmen ni ialah untuk seorang Islam tu mereka dapat dikawal daripada dakwah agama lain kepada mereka. Itu adalah maksud enakmen ni, adalah untuk menjaga ataupun mengawal dakwah daripada agama lain kepada orang beragama Islam. Akhir sekali, kita pergi kepada cadangan penambahbaikan terhadap isu ini. Terdapat 4 cadangan yang kami cadangkan. Cadangan yang pertama ialah menaik taraf hierarki mahkamah syariah supaya memperolehi bidang kuasa yang lebih luas, di mana mungkin dengan meletakkan mahkamah syariah segaris ataupun selari dengan hierarki mahkamah sivil yang lain, sedikit sebanyak dapat memberikan mahkamah syariah taraf yang setara dengan mahkamah sivil. Bukan itu sahaja, mungkin perkara ini juga dapat membuka mata orang awam bahawa mahkamah syariah juga mempunyai kedudukan yang tinggi sama seperti mahkamah sivil. Yang kedua ialah memperluaskan hukuman yang sedia ada melalui penambahbaikan Akta 355 atau sekarang RUU 355 yang mana sedang diperjuangkan di dalam Parlimen. Di mana kita sedia maklum bahawa hukuman mahkamah syariah terhad kepada 356 iaitu 3 tahun penjara, 5,000 denda, bayaran denda serta 6 kali sebatan. Yang mana hukuman ini adalah lebih rendah jika dibandingkan dengan hukuman-hukuman yang diberikan oleh mahkamah sivil. Ini sedikit sebanyak menyebabkan ramai orang Islam memandang enteng dan tidak gerun terhadap hukuman yang diberikan oleh mahkamah syariah dan mereka berterusan melakukan kesalahan. Oleh itu, mungkin dengan cara penambahbaikan Akta 355 ini dapat memberikan hukuman-hukuman yang lebih berat terhadap pesalah jenayah syariah. Sekaligus, ia dapat memberikan bidang kuasa yang lebih luas terhadap mahkamah syariah dalam melaksanakan hukuman-hukuman Islam seperti yang disarankan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Baiklah, cadangan seterusnya untuk cadangan penambahbaikan mahkamah syariah adalah menaik taraf hierarki supaya memperoleh kuasa dan fungsi yang lebih luas. Jadi seperti yang kita semua memang sedia maklum, sekiranya dibandingkan mahkamah sivil dan mahkamah syariah, peringkat ataupun hierarkinya adalah jauh beza. Mahkamah sivil ni dia ada sampai 6 peringkat dan mahkamah syariah dia ada 3 ataupun 4 je. Dan Muslim memang 3, 4 tu untuk negeri Perak. Okey, apa cadangan yang perlu dilaksanakan untuk penambahbaikan ni? Cadangannya adalah menaik taraf kedudukan mahkamah syariah supaya setaraf dengan mahkamah persekutuan. Jadi penambahan hierarki mahkamah syariah tu daripada 3 ataupun 4 peringkat mahkamah dinaik kepada 5 peringkat, iaitu mahkamah rendah syariah, mahkamah tengah syariah, mahkamah tinggi syariah, mahkamah rayuan syariah negeri dan majlis rayuan syariah. Jadi dengan penambahan hierarki ni, penambahan peringkat ni, penaik tarafan hierarki ni, lapisan untuk membuat rayuan di mahkamah syariah tu bertambah. Seperti mana mahkamah sivil dia ada 4 lapisan mahkamah untuk merayu kerana hierarkinya tinggi. Kerana peringkatnya memang banyak. Dan sekiranya boleh, taraf perjawatan dan emolumen hakim mahkamah syariah juga dinaik taraf supaya setaraf dengan mahkamah sivil. Bagi cadangan seterusnya iaitu menyeragamkan enakmen-enakmen undang-undang syariah di seluruh negara.
yang seperti kita semua nampak, pada waktu sekarang, setiap negeri sebagai contoh mengguna pakai undang-undang kesalahan jenayah syariah yang memang tidak seragam peruntukan-peruntukannya. Kalau kita lihatlah mana-mana negeri, kesalahan jenayah syariah tu memang berbeza. Ini memang berbeza dengan mahkamah sivil yang undang-undang di setiap negeri itu adalah seragam. Mahkamah syariah tidak seragam. Jadi ketidakseragaman itu meliputi antara lain jenis kesalahan dan hukuman serta kadar hukuman. Dan terdapat kesalahan-kesalahan tertentu yang boleh dikenakan hukuman sebatan di sesetengah negeri. Tapi kalau dekat sesetengah negeri lain, sebatan tu tidak dilaksanakan. Di situ kita dah boleh nampak yang memang dengan hukuman je memang tidak seragam. Undang-undang pun tidak seragam. Jadi ketidakseragaman ni ataupun ketidakselarasan ni menyebabkan ketidakadilan khususnya kepada pihak tertuduh, pihak pendakwaan dan pihak-pihak yang terlibat dalam sesuatu kes jenayah syariah. Jadi cadangan untuk penambahbaikan adalah dengan menggunakan draft model undang-undang kesalahan jenayah syariah digubal melalui pindaan sebahagian daripada peruntukan yang sedia ada dan penambahan beberapa peruntukan baru di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997 Akta 559. Mengambil kira semua peruntukan sedia ada di bawah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah yang sedang berkuat kuasa di negeri-negeri, dan draft tersebut akan dijadikan model undang-undang yang boleh dijadikan asas ataupun panduan ataupun reference kepada negeri-negeri dalam menggubal undang-undang kesalahan jenayah syariah yang seragam. Jadi dengan menggunakan draft tersebut, with that only one draft, setiap negeri dia akan refer to that draft supaya penggubalan undang-undang kesalahan jenayah syariah tu seragam, supaya sama rata dan memang selaras. Baiklah, sampai sini sahaja pembentangan daripada kami berkenaan bidang kuasa mahkamah syariah, isu dan cabaran. Di sini kami sertakan sekali rujukan-rujukan untuk pembentangan kami, dan sekiranya ada pertanyaan ataupun persoalan boleh terus ajukan kepada kami. Sekian, terima kasih.